Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang begitu banyak yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini. Alhamdulillah, ini sebahagian daripada nikmat atau taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hadir ke masjid sama-sama solat subuh berjemaah, solat yang besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini tuan-tuan semua, insya-Allah saya nak bawa beberapa zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa supaya zikir yang diajar oleh Nabi ini jadi budaya dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Sebelum tu tuan-tuan semua, sebelum saya bawa satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar zikir kepada sahabat, kepada kita semua, saya nak cerita sikit tentang keperluan ataupun zikir, kelebihan zikir sebenarnya. Tentu semua zikir adalah satu kaedah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba supaya sentiasa membina ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah melalui kita berzikir ataupun disebut sebagai kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati dalam Quran, atau semuanya ayat Quran yang menggesa ataupun yang minta supaya kita ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Ayat ni tuan-tuan semua, dua perkara kita dapati. Pertama sekali, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah pulangan ataupun natijah daripada berzikir ialah azkurkum, Allah Subhanahu wa taala akan ingat, Allah Subhanahu wa taala akan jaga, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dan sebagainya. Itu antara ayat yang pendek tapi menggambar kedua perkara lah. Yang pertama saya sebut tadi lah arahan supaya kita berzikir. Yang kedua ialah pulangan ataupun kelebihan yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ni tuan-tuan semua, yang paling kita nak sekali Allah Taala ingat kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingat kita ni, maka di sana banyak benda yang kita boleh buat dalam kehidupan kita. Ini yang kita duduk jual, yang kita usaha supaya Allah SWT ingat kita. Kata lain maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan kepada kita. Dalam ayat lain tentu semua Allah Subhanahu wa taala sebut wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wala takum minal ghafilin. Allah Subhanahu wa taala arah supaya kita berzikir pada dalam keadaan penuh tawaduk, sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Wala takum minal ghafilin, jangan sekali-kali kamu jadi orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi banyak tuan-tuan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan berzikir ni. Antaranya apa disebut oleh Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, kamu nak aku nak cerita kepada kamu amalan yang semula-mula yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka para sahabat radhiyallahu taala sebut, dia kata dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak gapo dia ke amalan yang paling baik. Maka di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah zikrullah,
amalan apa dia ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada riwayat yang mengatakan tuan-tuan semua, pernah disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ayyul ibad afdalu indallahi yaumil qiyamah. Nabi ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, kata dia, siapakah yang paling afdal, siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oh, ni yang kita nak jual tu, sebab kita nak kemuliaan. Allah Taala nak mulia di hari akhirat ni, dia maknanya bukan sekadar apa dia ni di sana ada amal yang mesti dilakukan oleh manusia. Atau kata lain maknanya di sana ada sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ni mulia hamba pada hari kiamat. Sebab itulah para sahabat nak sangat kemuliaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapa ada di kalangan dia orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, Rasulullah, ayyul ibad, siapakah yang hamba yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat, iaitu orang yang sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semua di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia ni orang yang afdal ataupun orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan tuan-tuan semua, orang berzikir ni Nabi kata, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mislu al hayy wal mayyit. Ada yang diriwayat oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan orang yang berzikir dengan tak berzikir macamlah orang hidup dan orang mati. Makna orang berzikir ingat pada Allah Taala adalah dianggap sebagai orang yang hidup, dan bagi orang yang tidak berzikir dianggap sebagai apa dia orang mati. Itu tentu semua di antara beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan berzikir ni, yang mana kita diajar ataupun diminta ataupun disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lidah kita sentiasa apa dia ni pasah menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini tuan-tuan semua, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan satu zikir ataupun dua zikir yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang zikir ni mudah tuan-tuan, tapi maknanya nilai dia besar. Tapi walaupun mudah, maknanya bagi orang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, terlalu mudah dia boleh buat. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala tak bagi taufik, walaupun pendek, walaupun kecil, walaupun ringkas apa dia zikir ni, tapi suka untuk dia orang. Satu hadis tuan semua yang dicerita oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, anna Fatimah radhiyallahu anha syakat ma talqa fi yadiha min ar-raha فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبها 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34. Hadis ini tentu semua hadis yang dikongsi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dia buat satu cerita yang berlaku kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah tentu semua adalah satu pribadi yang apa dia ni yang kita dengar semua adalah Sayyidina Ali. Saya banyak kali saya cerita Fatimah ni tentu semua di antara apa dia ni pribadi yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita tentang dalam dunia orang yang perempuan yang paling baik. Di sana ada beberapa seorang senara yang disenara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga Fatimah radhiyallahu taala anha. Antara orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nisa, orang perempuan yang paling baik sepanjang sejarah, antara mereka ialah Maryam, iaitu mak kepada apa dia ni Sayyidina Isa alaihissalam. Antaranya ialah Khadijah radhiyallahu taala anha,
Antaranya ialah apa dia ni, Fatimah sendiri, dan satu lagi ialah Asiyah, isteri apa dia ni, isteri apa dia ni Firaun. Ini tuan-tuan semua di antara orang-orang yang cukup mulia lah, orang yang paling terbaik dalam dunia, ranking yang teratas di kalangan orang puak yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu saya rasa tuan-tuan semua kita kena tengok lah kalau ada masa bagi orang puak kan, sebab apa dia orang ni mulia, sebab apa orang ranking tertinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang puak ramai-ramai. Saya rasa perlu kita tengok lah sebab apa, dia mesti ada sebab, dia mesti ada latar belakang kenapa dia ni adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah-sejarah macam ni tuan-tuan, peribadi macam ni sepatut kita tengokkan kepada anak-anak kita lah, kan, jadi model atau jadi contoh dalam perjuangan hidup kita, sebab mereka ni adalah confirm orang yang dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak tahu lagi, orang lain tak, walaupun ada joget, ada nyanyi ke apa semua, tak tahu ke mana lagi, tapi yang ni confirm dia aku disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan dia orang. Sebab itulah kita dalam hidup dunia tuan-tuan semua, kita nak pada benda-benda macam ni. Maka nak macam ni perlu di sana ada ciri-ciri dia. Maka sama-samalah kita pakat, kalau anak-anak puas tu cari buku-buku macam ni tuan-tuan semua, bagi cari kedai, cuba bagi hadiah kepada anak supaya dia baca buku-buku macam ni. Kemudian dia boleh tengok bagaimana sebab apa dia dimuliakan, sebab apa dia adalah terbaik di kalangan orang puas dalam dunia ni. Maka tuan-tuan semua, Fatimah ni adalah apa dia ni, salah seorang daripada 4 orang yang saya sebut tadilah, kan. Fatimah ni tuan-tuan semua, dia adalah anak Khadijah radhiyallahu taala anha, kan, anak kepada apa ni, isteri apa dia ni kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana tuan-tuan semua apa dia ni, dia Islam, dia apa, dia lahir pada masa Nabi apa dia tahun ke-5 Nabi dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Maknanya pada masa 5 tahun Nabi dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pada masa tu Nabi 45 tahun lah boleh jadi. Ada apa dia masa tu, maka dikatakan dia dilahirkan. Tuan-tuan semua, apa dia ni dia ni tuan-tuan semua, apa dia ni, di antara orang yang susah payah lah daripada awal. Mak dia mati tuan-tuan semua, mak dia meninggal dunia, kemudian apa dia ni hidup dia susah kalau nak banding orang lain lah. InsyaAllah kita akan tengok hari ni bagaimana dia menghadapi kesusahan dan bagaimana dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan semua, boleh terpatih dah sejarah, dia di antara orang yang banyak bantu Nabi lah peringkat awal dulu. Nabi kadang-kadang dalam berdakwah manusia kepada Allah Ta'ala, banyak ujian yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang letak pasir atas kepala dan sebagainya, maka dia di antara orang yang apa dia ni duk tolong Nabi, duk bersih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia menangis tengok bagaimana apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa pernah berlaku tuan-tuan semua, dikatakan apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila balik daripada rumah, atas kepala dia ni memang penuh dengan debu-debu atau pasir-pasir yang ditabur oleh orang lain. Dia tuan-tuan semua tengok ayah dia, biasalah anak kan, tengok ayah dalam keadaan susah gitu kan, menangis dah kadang-kadang. Kita pun gitu, tak tengok ayah dia orang baik. Tak ada lah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan Al-Amin, orang yang terkenal, orang terbaik di kalangan ahli Makkah, ahli Mekah pada masa dulu. Maka tuan-tuan semua dia rasa tersedih sangat apa yang berlaku pada ayah dia. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata, ayah sedihlah, innallaha nasirun abaki, katanya, wahai Fatimah, kata dia apa dia ni, tak apa, tak sedihlah, Allah SWT satu masa nanti Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan tolong ayah kamu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, dalam kisah yang saya nak sebut sini adalah satu masa Fatimah ni memang dia melayani suami dia lah. Betul orang Tino ni antara kerja dia adalah dia melayani suami dia terbaik. Lepas tu kalau kita tengok adalah sejarah tuan-tuan semua, Fatimah ni antara terbaik lah. Kalau kita belajar dalam buku perkahwinan, dulu kita nak kahwin, kita baca buku ke apa kan, maka antara kisah yang ditunjuk dalam membina keluarga adalah apa dia ni, keluarga yang dibina oleh Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu taala. Bahagianya dia orang, susah tapi bahagia. Kan, susah orang lain walaupun duit banyak tapi tak bahagia juga.
tapi dia di antara keluarga yang ditunjuk dalam dalam sejarah tentang kebahagiaan kepada dua orang ni. Kemudian dia ni keluarga ni yang diminta supaya kita jadi jadi model dalam kita membina urusan kehidupan berumah tangga dalam kehidupan dunia ni. Tuan-tuan semua, Fatimah ni kerja dia antaranya lah kerja dia layan suami dia lah. Sebab tu orang puan ni tuan-tuan semua, kita kena ingat walaupun kita nampak layannya, tapi dia nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak dia ada layan suami, tapi sebenarnya pahala tu dia aliran pahala akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau sebut pahala bukan hanya sekadar zikir, bukan hanya sekadar sembahyang lah. Khidmat dia kepada suami dia, dia curah tenaga kepada suami dia, itu adalah sebahagian daripada pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang puas tuan-tuan semua, dia kalau suami dia mati katalah, suami dah redha, suami dah cukup setuju dengan dia, ini besar, ini antara poin yang besar lah kebaikan dia insya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kita dengar apabila isteri mati, banyak kadang-kadang suami dia punya sangat tak ada orang macam dia dan sebagainya kan. Maksudnya kalau sampai situ memang satu poin besar lah, di mana ni antara orang yang akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kadang ada dia mati, tu lagu lain bunyi lagu dak, tu bunyi lagu lain sikit. Tapi maknanya tuan semua, kalau lah isteri yang meninggal tapi diredha oleh suami, itu poin yang besar yang akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni tuan semua, Fatimah ni itulah kerja dia duk layan, duk kisah gapo dia ni, gaduh gapo untuk menyediakan makanan kepada suami dia, kepada anak dia. Tuan semua, lama-lama dia letih lah. Letih. Sebab tu riwayat mengatakan syakat matalqa min yadiha minar raha. Dia mengadulah dia ni, dia letih ataupun dia penat kan dalam menyediakan dia makan ada mungkin kisah apa semua kan. Itu tu bayangkan siapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Anak Nabi siapa gitu sekali kehidupan. Susah payah kan. Nabi adalah rasul utusan Allah Taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi Nabi tak ambil kesempatan mana yang berlaku pada hari inilah. Orang ni kadang-kadang jadi besar gapo anak kira jodoh berlaku. Kan? Maka akhir sekali tuan semua, dalam keadaan letih, dalam keadaan penat tadi, maka terasalah teringin jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pada masa tu ada riwayat mengatakan masa tu ramai tawanan-tawanan yang boleh dibuat sebagai pelayan lah. Okay. Banyak Nabi SAW dapat tawanan pada hari itu. Kemudian dia pun maknanya gilah jumpa harap-harap Nabi SAW boleh bagi satu orang untuk khidmat ataupun untuk bantu rumah tangga dia. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman falam tajidhu. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah jumpa ayah dia. Dan Fatimah ni memang tuan-tuan rapat sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bagi penghormatan kepada dia. Sebab tu dikatakan Nabi sebelum keluar Nabi akan jumpa dengan Fatimah, kemudian balik umur pun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jumpa dengan Fatimah. Okay. Kemudian banyaklah kalau tengok dalam sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati Fatimah anak puan dia. Okay. Kadang-kadang dia pergi Nabi bangun hormat dia dan sebagainya. Okay. Maka dia pergi tuan-tuan semua, pergi jumpa Nabi atas rasa nak tas'aluhu khadiman, atas rasa nak minta orang, kalau istilah orang gaji lah, ataupun orang boleh bantu kesusahan dia. Pergi jumpa Nabi falam tajidu, riwayat mengatakan gigi tak jumpa. Allah ni tak telefon ke apa dulu, tak ada telefon senang, telefon ada ayah ke apa semua kan. Kita memang tak ada. Apabila dah kita ada tuan-tuan semua, maka kebetulan pada masa tu Aisyah radhiyallahu taala anha ada. Fazakar kata riwayat mengatakan fazakara dzalika li Aisyah. Maka dia sebut hasrat dia ni kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia ni Aisyah radhiyallahu taala. Mak dia lah Aisyah ni, mak dia lah kita kira mak tiri dia. Maka tuan-tuan semua tak ada, dia baliklah. Apabila balik gitu, maka duduk tak lama Nabi SAW balik rumah. Apabila balik rumah, Aisyah radhiyallahu taala ceritalah apa yang berlaku tadi, di mana Fatimah radhiyallahu taala mari. Kemudian antara hasrat Fatimah ialah hasrat dia kepada hasrat dia adalah pada nak minta satu orang khadam ataupun dipanggil pembantu lah untuk mengurus kehidupan dia di rumah dia. Nabi SAW tuan-tuan semua, Nabi apabila dengar cerita anak dia mari tu, dia pergi selalu cuba tengok kan bagaimana satu penghormatan Nabi SAW kepada anak dia. Kita ni tak apalah belalah gitu dah.
Tapi dia tahu maknanya berhajaknya apa dia ni Fatimah kepada dia. Maka dia tidak menghamparkan Fatimah, dia pergi selalu. Riwayat mengatakan apabila dia dengar cerita daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kata dia faja'ana wa qad akhadna madaji'ana. Maka Nabi pergi pada masa tu, dia pada masa tu kebetulan masa tu dia dapat tidur dah. Tengah malam dah boleh jadi kok. Dua orang itu nak tidur dah. Maka tuan-tuan semua apabila masuk tempat dia orang nak tidur tu, Nabi pergi tempat dia dalam bilik lah, begitulah la umum. Cuma satu soalan timbul sekarang sini, adakah Nabi ni, adakah boleh tok tua ataupun apa dia ni, kita lah sebagai tok tua ni pergi rumah natu biar bahagia tu boleh ke? Pergi bilik dia ke apa semua. Kalau tengok daripada hadis ni, tuan-tuan semua pakai Nabi pakai hidup selalu dah ni. Tapi di sana ada riwayat lain yang Nabi SAW minta izin nak masuk. Sebab itulah bila kita belajar hadis ke apa semua ni, kita kena tengok riwayat-riwayat yang berbagai-bagai, takut silap kita faham. Takut dia mengatakan rupa-rupanya boleh dia mengatakan para ayah ni pergi rumah anak walaupun dalam bilik dia bila-bila masuk. Takut dia faham macam itulah. Tengok dalam teks hadis ni macam gitulah. Nabi masuk ke jumpa tempat dia tidur. Maka sebab itulah ulama dia bicara, kata dia boleh ke benda tu boleh. Boleh kerja gitu. Kadang-kadang kita ada natu kita betul masuk tempat tidur dia boleh ke tak kan? Tengok kepada hadis ni macam seolah macam boleh. Tapi kalau kita perhati kepada riwayat lain, rupa-rupanya riwayat lain mengatakan istadzana Nabi SAW minta nak masuk. Tu baru jalan lah. Sebab tu macam saya sebut tadi lah, kita ngaji ke apa semua kena ngaji terlebih sikit lah. Sebab ada riwayat lain yang menerbit penerangan yang lebih jelas lagi. Takut kita faham silap lah. Maka tuan-tuan semua, saya nak alih ni apabila Rasulullah pergi, tu akan nak tidur gitu kan. Tua gitu, mata kan nak tidur, nak kecek duduk dengan tua kalau mana kan. Apa zahab tu aku kata Sainali. Saya kata aku pun bangun nak bangun lah. Sebab Nabi mari rumah dia. Ada kau nak tu tidur tua mari duk kecek. Saya tak mungkin berlaku macam itulah. Maka Sainali sebagai nak menghormati tua dia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bangun nak untuk nak layan Nabi lah. Tapi Nabi tu mesra tak mesra Nabi kata faqala makan, Nabi kata tak salah duduk tidur lah, tak apa lah. Tak sabar bangun Nabi kata kita. Tengok Nabi tak nak menyusahkan orang. Sebab pertama sekali Nabi pergi waktu malam dah. Nabi kata ayalah duduk, Nabi kata. Kita rasa mahal segar juga dah nak tidur depan tua ni kalau ke mana dah. Tua mari apa semua. Kemudian lepas tu tua Nabi sebenarnya Nabi tak bagilah apa yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Kalau kita lah ni mikir bagi nak gapo anak puan anak kita ada. Tapi tu semua Nabi ni dia tengok dalam berapa sudut lah. Yang pertama sekali pada masa tu keperluan apa dia ni tawanan tak ada, keperluan benda lain lebih perlu daripada apa yang sepatutnya dimiliki oleh anak dia. Sebab Nabi dia tak mikir keluarga. Kita ni kalau boleh pokok kita berlaku kalau ke mana kan, mana berlaku pada hari ni lah. Tak boleh jadi besar kat mana kalau boleh anak kaya berlaku anak. Tapi Nabi dia bukan mikir macam tu tu. So, Nabi kalau ikut area dalam hadis, Nabi boleh rugi sangat anak kalau ke mana sebab anak dia. Tapi kalau mengikut riwayat lain mengatakan maknanya keperluan apa dia tawan tak ada kepada benda lain lebih besar daripada keperluan yang sepatut diberi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang kedua pula tuan-tuan semua, Nabi dah tengok benda lain lebih perlu lagi kepada Fatimah kalau banding dengan pelayan tadi. Orang tua Nabi dah mikir masa depan, dia bukan mikir masa makan sehari dua dia. Nabi mikir maknanya ada benda lain yang lebih penting kepada Fatimah untuk masa depan dia di akhirat dan sebagainya. Lepas tu Nabi tak layan, Nabi bagi semangat dan Nabi bagi cadangan lain kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang penting maknanya Nabi tak bagi. Cuma Nabi kata, Nabi pergi rumah dia masa dia nak tidur tu, Nabi kata ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin. Nunak kepada Ali dan Fatimah, aku nak tunjuk kepada kamu amalan yang lebih besar daripada pelayan atau khodam lagi. Kita kira hak makan lo memang khodam yang paling penting pada masa tu kan, sebab dia pernah kerja ke apa semua kan. Tapi Nabi SAW mengatakan, Nabi kata apa? Nabi kata aku nak tunjuk kepada kamu wahai Fatimah dan Ali amalan-amalan yang lebih besar dinilai daripada khodam lagi. Maka tuan-tuan semua cuba tengok anak-anak dia orang kan, sebab dia orang dididik, dia orang diterbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ngukit, tidak geger lah.
Kalau kita orang geriuh, orang tu nak guna apa, tapi dia faham apa yang disebut lah, dia faham Nabi adalah rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang Nabi sebut tu memang tepat seperti mana apa ni keperluan yang sepatut dia ni yang dikenakan oleh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ajar dia lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia, Nabi kata gini, Nabi kata iza awaituma ila firashikuma ataupun aw akhadtuma madaji'ukuma. Dia kata gini, wahai Ali dan Fatimah, apabila kamu nak tidur, Nabi kata ambil tempat nak tidur dah, maka Nabi ajar tuan-tuan semua, Nabi ajar apa dia zikir kepada kedua orang ni. Gapo Nabi ajar? Dalam riwayat mengatakan, Nabi kata fakabbira salasan wa salasin, takbir Allahu akbar 33 kali. Barang ni mudah, tapi kadang-kadang ramai tak boleh buat ni kalau mana kan. Mudah barang-barang ni barang-barang sebab tu kita kadang-kadang kerana kita ni tak baca mana persiapan pakai gitu jelah. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata fakabbira salasan wa salasin, takbirlah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hak ni tuan-tuan semua ajaran macam ni yang selalu saya sebutlah, Nabi ajar benda-benda yang kita boleh buat, barang tak payah. Tapi walaupun tak baik, tapi nilai dia besar. Fakabbira, Nabi kata hadis ni sebut mana takbirlah 33 kali. Wasabbiha salasan wa salasin, kemudian tasbih pula subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian wahmada salasan wa salasin, kemudian tahmid pula tu alhamdulillah 33 kali. Sini dah start dengan takbir, tapi dalam riwayat lain boleh juga kita kata sebab macam kita biasa buat apa, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah betul begitu juga. Dalam hadis Nabi ajar, Nabi kata takbir 33 kali, kemudian tasbih 33 kali, kemudian tahmid pula 33 kali. Cuma sekarang ni tuan-tuan semua, boleh ke kita ni banyaklah yang Nabi ajar sikit kita harus katakanlah sebenarnya tuan-tuan semua, Nabi ajar bilangan, kalau boleh terikat dengan bilangan ni lah. Kalau bilangan ni tak penting, Nabi tidak akan sebut bilangan kalau ke mana. Ibarat anak kecil lah, kalau lebih tak apa dia tak boleh buku, anak kecil belakang kalau ke mana, mata dia lebih macam itulah apa yang dibincang oleh sungguh-sungguh ulama, dia kata macam tu. Sebab tu kita baca kena 33 kali, 34 kali, 100 kali ke apa semua ni tu semua ada hikmah dia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut barang-barang gitu. Sebab tu kalau boleh kita terikat hon dulu, lepas tu tak terikat lain pula dah. Kita terikat maknanya hon ni 33 ataupun gini boleh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allah akbar 34 kali pun tak apa juga. Atau macam kita tasbih biasa pun tak apa juga. Ini tuan-tuan semua di antara apa dia ni Nabi ajar kepada dua orang ni. Lepas tu Nabi kata fa hadza khairul lakuma min khadimin, di mana amalan ni adalah lebih besar daripada apa, daripada khodam lagi yang kamu minta. Begitulah tuan-tuan semua, kalau kita kira kapudi juga khodam lebih besarnya. Kalau kita memikir kebenaran, maknanya apa dia ni dia panggil apa, pelayan ataupun khodam lebih besar dah. Tapi Nabi SAW nak ajar kita sebenarnya kau ni lebih besar lagi nilai di sisi Allah SWT. Penat yang akan melalui itu wahai Fatimah, sebenarnya kena nak banding adalah lebih besar lagi di sisi Allah SWT. Itulah tuan-tuan semua di antara satu zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kalau mengikut apa yang jelas oleh ulama, kata dia, man wazaba ala hadha dzikri inda an-naum lam yusibhu a'ya'un li'anna Fatimah radhiyallahu anha syakat at-ta'ab min al-amal fa ahalaha sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Ulama dia faham daripada kisah ni, kata dia sebenarnya kisah ni nak ajar kita bahawa siapa-siapa yang iltizam, siapa-siapa istiqamah doa setiap kali nak tidur, insya-Allah Allah Taala tidak akan menghilangkan keletihan kepada dia. Maknanya rupa-rupanya tentu semua zikir-zikir ni dia adalah membina tenaga rupa-rupanya. Kita ni ingat bina tenaga ni kopi ke apa, obat ke vitamin, rupa-rupanya zikir tentu berdasar pada hadis ni dia antara kaedah untuk membina kekuatan, bukan sekadar kekuatan roh tapi kekuatan apa ni luar apa gitu juga. Mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cadang kepada apa dia ni Fatimah radhiyallahu taala anha. Betullah maka tengok kesan lepas daripada tak ada bunyi kepada Fatimah. Dan boleh jadi tuan-tuan ini satu daripada kekuatan hasil daripada dia beramal dengan zikir ni, atau Allah SWT beri kekuatan kepada dia.
Inilah tuan-tuan semua di antara apa dia ni, apa yang dibincang oleh ulama dan ceritanya apa dia ni, ada kadang-kadang apa dia ni zikir-zikir, maknanya bukan hanya sekadar kekuatan rohani, tapi ada kadang-kadang tuan-tuan semua zikir juga memberi kekuatan kepada jismani kita, mana yang berlaku pada Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah hadis ni tuan-tuan semua ialah nak ajar kita tentang apa dia ni, antaranya ialah khidmat kepada suami ni antara kewajipan perempuan lah, layan suami dan sebagainya, di mana berlaku pada dalam kisah ni lah. Ini kerja antara kerja-kerja orang puan, kerja isteri melayani suami dan sebagainya. Seperti mana saya sebut tadi lah, sebenarnya walaupun penat, tapi dari segi pahala besar sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tiga pula tuan-tuan semua, antara pengajaran sini ialah dia kata suami ni kena ajar isteri ni berzuhud, jangan lepas gitu saja. Cuba tengok Sayyidina Ali radhiyallahu taala anha kan, kalau ikut air dia boleh cari sangat kalau ke mana kan. Tapi kena ajar ikut sekali-sekala kan. Jangan kata apa dia ni kebenaran ni jadi satu matlamat hidup. Ada kok gitu nak berlaku. Kadang-kadang botok pada suami ni nak menyempurnakan apa dia ni, segala kebenaran yang diminta oleh isteri dan sebagainya. Sebab itulah dalam kehidupan dunia ni katanya ulama, kita kena ajar benar-benar zuhud, kita panggil kepada apa dia suami ni, kena ajar benar-benar zuhud ni kepada apa ni, kepada isteri dan sebagainya. Kemudian kata dia pula dalam apa yang dibincang oleh ulama tentang masalah bilangan, saya dah sebut tadilah. Bilangan kalau boleh tingkat dengan bilangan ni lah. Sebab macam saya sebut tadi, kalau maknanya kalau benda tu open macam tu, buka gitu, Nabi tak akan sebut lah. Tapi Nabi sebut 33 tu, maknanya kalau boleh kita terikat dengan bilangan ni lah. Banyak dalam semaya katakanlah, dalam zikir dalam semaya kita kan, zikir subhanallah alhamdulillah apa semua kan, besar benda tu semua. Sebab tu kita dah ajar 33, maknanya benda tu diikat dengan bilangan. Sebenarnya tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada zikir ni, dia bukan hanya sekadar zikir yang Nabi ajar ni adalah baca masa nak tidur, hatta lepas maya pun ni antara benda yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Ada riwayat mengatakan siapa-siapa yang apa dia ni berzikir lepas daripada semaya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian berakhir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata ghufirat lahu dzunub walau kanat mithla zabadil bahri. Itu Allah SWT akan ampun dosa-dosa dia sekalipun sebanyak buih di permukaan air laut. Itulah tuan-tuan besar. Kita rasa kecil subhanallah lepas maya tu tak sampai 5 minit, sampai 5 minit atau 2-3 minit katakanlah, tapi nilai Allah Ta'ala bagi terlalu besar kepada kita. Itulah tuan-tuan semua antara benda yang pakat ambil kesempatan tuan-tuan semua, kita cuba jadi amalan kita ni kan. Kita kemudian ajar kepada anak-anak, ajar kepada isteri kita supaya apa dia kita dapat menghayati sebahagian daripada apa dia ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni penting tuan-tuan. Siapa peringkat Nabi cakna tak cakna ajar benda ni kepada Fatimah kan. Dan masa sama ajar kita lah supaya kita boleh baca apa dia ni, apa dia zikir-zikir macam ni sebelum kita tidur. Okey. Kemudian yang kedua tuan-tuan semua, hari ni saya nak ajar zikir juga. Ni zikir semasa orang sakit. Okey, kita ada masa sakit ni kita dah ajar apa dia ni, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala ke apa semua kan. Masalah pun ingat juga. Cuma biasa yang sakit-sakit ni alamat kita panggil kan. Maka di sana ada doa ataupun zikir-zikir yang disarankan supaya kita baca. Satu hadis tuan-tuan semua daripada Abi Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu wa qala la ilaha illa ana wa ana akbar. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا هو أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي.
Hadis ni tuan-tuan semua hadis yang dicerita oleh Abu Sa'id dan Khudri dan kemudian Abu Hurairah, di mana zikir-zikir yang kita dah baca tu rupanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita berzikir tu jawab. Macam kita semaya apa dia baca Al-Fatihah, baca Fatihah kalau kita alhamdulillah tu akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita digalak bila baca Fatihah ni kita berhenti sesa tu. Ya, kita nak apa dia, kita soalan macam ni sana ada jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai satu napah kita dah semua dia baca satu napah, dia sahur dia boleh baca satu napah. Tu nanya tu apa comel lah. So semai dah ada gapo, cuma comel sebab Allah Taala ni tuan-tuan semua bila kita sebut sesuatu akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di kalangan salafus soleh kadang-kadang dia baca Fatihah tu lama dia baca sebab dia seronok puasa di sana ada jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ikut riwayat mengatakan apa ni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala dia baca Fatihah tu lama. Okey, sebab dia rasa nak rasa apa dia ni jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni tuan-tuan semua gitu jugalah apabila kita kata kepada hadis Nabi kata siapa-siapa yang kata la ilaha illallah wallahu akbar Allah Taala akan jawab. Okay. Kemudian siapa-siapa yang kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah juga akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata kepada dia la ilaha illallah wallahu akbar Allah Taala akan jawab la ilaha illa ana wa ana akbar. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdah Allah Taala kata la ilaha illa ana wahdi. Kalau kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah maka Allah Taala akan jawab la ilaha illa ana wahdi la syarikalah. Dan apabila kita kata la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala la ilaha illa ana liya al mulku wa liyal hamd. Dan apabila kita kata la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah Allah Taala akan kata la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa billah. Cuma tuan-tuan semua dalam hadis ni beberapa perkara yang Nabi sebut sinilah. Okay, pertama sekali ialah la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga pula la ilaha illa lahul mulku wa lahul hamd. Yang keempat pula ialah la ilaha illa wa la haula wa la quwwata illa billah. Empat perkara ni tuan-tuan semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha fi maradi, siapa-siapa yang kata zikir ni semasa dia sakit. Kan? Ni antara tuan-tuan semua kita panggil muka sakit kan, kita baca ni kalau ke mana dah. Nabi ajar empat kau tu, cuba ingat dah. Nabi kata siapa-siapa yang berkata ni kita ajar saya sebut tadi la ilaha illallah wallahu akbar satu. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga la ilaha illa lahul mulku wa lahul hamd. Yang keempat pula la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Boleh ingat tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat dah, cuma kita tak tahu cara kan, tak tahu cara. Nabi kata siapa-siapa yang kata benar ni yang saya sebut tadilah semasa dia sakit. Ni tentu semua di antara zikir pilihan lah masa kita sakit. Dan kita memang kita digalak berzikir lah. Cuma ini antara zikir pilihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang baca ni semasa dia sakit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam summa mata kemudian mati dengan sebab kesakitan tadi. Dia duk baca semua ni, dia duk baca semua. Kemudian takdir Allah Taala dia mati katakanlah. Gapo dia Nabi kata lam tata'amhun nar, di mana Nabi kata neraka tidak akan makan dia. Allah neraka tidak akan jilat dia. Ini kelebihan empat kalimah ni terus semua, maknanya dia selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuba kita pakai ingat dah tuan semua, benda ni jadi satu amalan kita lah. Kalau boleh boleh kita dah sakit masalah itu boleh juga, cuma dalam hadis Nabi sebut fokus pada masa dia sakit. Nabi kata man qalaha fi maradihi, siapa-siapa yang kata ungkapan yang saya sebut tadi pada masa dia sakit. Saya ulang sekali lagi dah, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ni pakkan saya rasa ingat berlaku dah kan, tak tertib pun tak apa kan, cuma maknanya ni antara benda yang kalau boleh jadi amalan kita lah. Kalau kita tengok orang sakit kenapa dia duduk sajajalah barang-barang ramai orang tak tahu barang-barang gini walaupun barang mudah kan, tapi ramai orang tak tahu. Maka hari ni tuan semua kita dapat satu maklumat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara apa yang zikir yang sepatut kita lakukan semasa kita sakit, sebab besar pulangan dia. Kan Nabi kata siapa-siapa yang baca masa dia sakit kemudian tiba-tiba dia mati katakanlah. Okey, hak besar sekali ialah lam tata'amhun nar,
tidak akan dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata lain maknanya dia akan diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Itulah tentu saya rasa ni antara tawaran yang yang begitu besar kan, yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita lah. Sebab tu kadang-kadang amalan ni tuan-tuan, kadang-kadang ada amalan jenis niat boleh bawa manusia pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang Nabi pelawar ataupun Nabi syarat kepada kita dalam bentuk zikir kan, yang boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga amalan-amalan dalam bentuk dalam bentuk amal dalam bentuk perbuatan yang boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tuan-tuan semua hadis ni yang kita boleh tengok, kita tengok bagaimana Nabi ni rahmat kepada kepada umat dia. Siapa ajar bagi-bagi gini tuan-tuan semua. Yang penting nak selamat umat dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok kita dah belajar hadis sebelum ni, banyak saran yang gitu gini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita buat. Yang penting Nabi nak bawa kita kepada keselamatan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita boleh bincang hari ni insya-Allah. Yang pertama tadi kita bincang ialah amalan ni tasbih, tahmid, kemudian takbir pada masa kita nak tidur, kemudian yang kedua pula antara amalan atau berzikir masa kita sakit, yang di mana besar sangat pulangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ikhtiar supaya dia diamalkan kita. Kemudian saya rasa comel kalau kita boleh ajar kepada orang lah. Sakit tu kita ajar benda gini. Kita tulis ke tak? Kita tulis kertas, katakanlah hari ni kita rasa beria. Kita tulis ni mana kita ajar ke dia tulis. Sebab nak ajar kita boleh jadi dia tak ingat kalau mana tak. Kita tulislah kertas tu katakanlah. Ni pahala besar tuan semua ni. Ya, kita tulis kertas kita bagi dia ataupun untuklah telefon ke apa semua ke. Telefon ke payah sikit tak. Taklah kertas ke apa semua kita bagi dia. Tak apa lama mari ni dia ni tak nak buat gabuk ke ni lah kata dia tak. Walaupun benda ni kecil tapi besar sangat nilai Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua kita doakan moga-moga apa yang kita bincang hari ini bukan hanya sekadar maklumat, tapi kita nak supaya benda ni jadi amalan kita insya-Allah taala. Moga-moga kita sebahagian daripada orang yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telah untuk hari ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kemampuan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.